glukos, ya. Dalam buku teks kamu dia tunjukkan eksperimen 3.1. Jadi kita tengok eksperimen ni. Tujuannya mengkaji penyerapan glukosa melalui tube whisking. Ada masalahnya, adakah glukosa boleh meresap keluar melalui tube whisking? Jadi hipotesis yang kita nak buktikan ialah glukosa boleh meresap keluar melalui tube whisking. Jadi ini semua pemboleh ubahnya, bahan dan radas. Jadi kita tengok prosedurnya. Rendamkan kedua-dua tube whisking dalam air untuk melembutkan. Ikat hujung kedua-dua tube whisking menggunakan benang. Tuangkan 10 ml ampayan kanji ke dalam satu tube whisking dan 10 ml larutan glukosa ke dalam tube whisking yang lain. Macam ni. Ya. Dalam satu whisking ni ada ampayan kanji. Tube whisking yang lagi satu ada larutan glukosa. Ikat tube whisking tersebut, bilas, ya, kemudian jalankan ujian Benedict dan ujian iodin ke atas air suling. Ya, air suling yang di luar ni kita buat ujian Benedict dan ujian iodin. Rekodkan pemerhatian. Biarkan radas selama 30 minit dan rekodkan pemerhatian. Okey, jadi ada pemerhatian dekat sini, ada jadual dekat sini untuk kita rekodkan. Okey, kita tengok dulu video berkenaan dengan eksperimen ini. Nanti kita bahan penting yang kita perlukan dalam eksperimen ini adalah larutan kanji dan larutan glukosa. Bahan lain yang kita perlukan adalah tube whisking, benang, larutan iodin, larutan Benedict dan air suling. Sediakan 2 tube whisking yang berukuran 10 cm dan basahkan. Ikat satu bahagian hujung tube whisking dengan ketat supaya larutan tidak dapat keluar. Satu diisikan dengan larutan glukosa, manakala satu lagi diisikan dengan larutan kanji. Kemudian masukkan tube whisking yang berisi kanji dan larutan glukosa ke dalam bikar yang berisi air. Kemudian tinggal untuk semalaman. Selepas dibiarkan semalaman, ambil sedikit air daripada bikar tersebut. Masukkan dalam 2 tabung uji. Kemudian uji dengan menggunakan ujian iodin untuk kanji. Dan satu lagi tabung uji diuji dengan menggunakan ujian Benedict bagi menguji kehadiran glukosa. Eksperimen penyerapan glukosa ini juga dapat dijalankan dengan menggunakan kaedah yang hampir serupa. Sama ada kita campurkan larutan kanji dan glukosa dalam satu tube whisking ataupun letakkan kedua-duanya dalam bekas yang berasingan. Hasil ujian iodin menunjukkan bahawa air tersebut tidak mengandungi kanji. Ini kerana kanji adalah molekul besar yang tidak dapat keluar daripada tube whisking. Manakala bagi ujian Benedict pula, satu mendakan merah bata terbentuk. Ini menunjukkan kehadiran glukosa. Glukosa dapat keluar dari tube whisking tersebut kerana saiz molekulnya yang lebih kecil. Okey, kita dah tengok video tadi. Kita boleh buat perbincangan untuk pemerhatian. Okey, dalam pemerhatian ni dia tanya apa yang terjadi pada awal eksperimen dan apa yang terjadi pada akhir eksperimen. Okey, pada awal eksperimen, kanji memang tak boleh keluar daripada tube whisking. Satu sebab dia punya molekulnya adalah besar, jadi tak boleh melepasi liang-liang dalam tube whisking tersebut. Jadi sebab itu untuk ujian iodin, ya, sama ada di awal eksperimen atau di akhir eksperimen, tidak berlaku perubahan warna pada larutan iodin itulah. Sama juga untuk Q. Tapi untuk tube Q ni, disebabkan larutan glukos ni molekulnya lebih kecil, jadi molekul glukos tu boleh keluar melepasi
lapisan tube whisking dan berada di dalam tabung didih ni, ya. Berada dalam larutan air suling ni, ya. Jadi sebab itu pada awal eksperimen tak ada perubahan, tetapi pada akhir eksperimen terdapat mendakan merah bata hasil untuk tube Q. Okey, soalan di bawah ni, apakah yang diwakili oleh tube whisking? Tube whisking ni mewakili usus kecil kita lah, ya. Air suling pula, air suling mewakili saluran darah dalam usus kecil kita tu. Nyatakan 2 langkah berjaga-jaga yang perlu diberi perhatian. 1, kita kena ikat tube whisking dengan kuat supaya nak pastikan tidak ada larutan ataupun ampaian kanji atau larutan glukosa keluar, ya, terkeluar masuk dalam air suling. Yang keduanya ialah kita kena bilas, ya, tube whisking ni sebelum direndam dalam tabung didih ni. Kita kena bilas tube whisking tu dengan betul-betul supaya nak pastikan tak ada ampaian kanji atau larutan glukos di luar. Apakah inference yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian tabung didih P? Disebabkan pemerhatian ni larutan air ni tidak berubah warna, jadi kita boleh katakan bahawa ampaian kanji mempunyai molekul yang besar yang tidak dapat melepasi tube whisking. Untuk tabung didih Q pula, inference-nya ialah molekul glukosanya kecil dan dapat melepasi tube whisking. Jadi apakah kesimpulan yang boleh dibuat? Ini kita tengok hipotesis mula. Kita kata hipotesis kita ialah glukosa boleh melepasi, kan? Jadi itulah kita punya kesimpulan. Glukosa